Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dan insya-Allah hari ini kita akan buat sedikit perkongsian. Hari ini saya akan berkongsikan tentang soalan kebat. Okey, sedikit berkaitan dengan soalan kebat. Okey. Baik, pertama sekali kita nak tengok soalan kebat. Kita akan kita akan perkenalan dengan soalan kebat. Okey, kalau kita tengok soalan kebat ya. Okey, yang ni contoh soalan kebat. Okey, tengok contoh soalan kebat. Dalam soalan kebat ni cara kita nak kenal, pertama sekali biasanya soalan kebat dia hendaklah biasanya 4 markah. Silap. Okey, soalan kebat dia 4 markah. Okey, kita tengok soalan kebat 4 markah dan kita tengok dia ada nama dia yang ni nama dia ada stimulus. Okey, kemudian dia ada stimulus. Okey. Ni yang dipanggil stimulus ataupun pernyataan. Okey, baik. Stimulus atau pernyataan. Sama ada pernyataan itu gambar, hadis, ayat Quran dan apa sajalah yang sesuai dengan bubuh. Okey, kemudian kita ada soalan. Ni soalan. Okey, soalan. Dan soalan ni dia ada kata tugas. Dalam ni kita tengok kemukakan pandangan. Yang ni kata tugas. Kata tugas dia. Kata tugas untuk soalan kebat. Jadi, dan soalan kebat tidak minta bilangan jawapan. Dia soalan kebat dia tak minta bilangan jawapan. Contoh dia tak minta berapa jawapan dia nak. Kalau soalan biasa, nyatakan dua. Nyatakan dua. Yang ni soalan biasa. Soalan biasa. Kalau soalan kebat, dia tak ada nyatakan 2 ataupun 3 ataupun berapa, dia tak minta. Okey, baik. Okay, faham situ? Baik, insyaAllah. Okay, sekadar sedikit perkongsian. Kemudian yang ni nombor 1, kita tengok pengenalan kebat. Kemudian kita tengok seterusnya. Kita dah kenal soalan kebat. Soalan kebat 4 markah, ada stimulus, kata tugas dia lain dan dia tidak minta bilangan jawapan. Tak minta bilangan jawapan 2, 3 ataupun 4. Okey, seterusnya kita pergi tengok pula kata tugas. Kata tugas. Okey. Kata tugas. Kedua. Okey. Kata tugas. Okey, ini soalan, ni contoh-contoh kata tugas soalan kebat. Contoh-contoh kata tugas soalan kebat. Okey, kalau kita tengok soalan kebat ni contoh-contoh dia. Okey, ramalkan. Ramalkan maksud dia minta suruh kita kesan, sama ada kesan baik ataupun kesan buruk. Kemudian mengapakah situasi tersebut berlaku. Mengapakah ni biasanya minta sebab, punca, faktor. Okay. Kemudian bagaimanakah. Bagaimana ni cara perbuatan. Bagaimana ni cara perbuatan. Tindakan. Cara perbuatan, tindakan. Okay. Kemudian ada juga untuk soalan-soalan yang ini, kemukakan hujah. Calon perlu memahami stimulus soalan terlebih dahulu, baca berulang kali. Nanti kita tengok soalan ni. Ini soalan kebat yang aras, soalan kebat tapi aras dia aras yang agak tinggi lah. Okey, kemukakan hujah pendapat, huraikan hujah bagi menyokong, bincangkan, berikan komen anda.
ataupun dapat buktikan kebenaran. Soalan ni biasanya kebat yang aras tinggi lah. Okey, kebat yang aras tinggi. Okey, kita tengok pula beza. Sedikit perbezaan. Okey, baik, yang ni kita tengok kata tugas. Ni beza antara antara kebat dengan kebar. Okey, beza tak sama lah. Yang ni kebar, yang ni kebat. Okey, baik. Biasanya kalau kebar ni terangkan dua, ada minta jawapan, dua jawapan. Ini kebar yang biasa. Yang kalau kebat agak berbeza. Okey, kebat agak berbeza sedikit. Kebat ni, okey, kita tengok dia bagi ini. Ada juga soalan ni 2017 ni, dia tak ada bagi, dia penyataan dan soalan dalam satu perenggan. Bagaimanakah umat Islam hari ini mampu menjamin keutuhan Islam sehingga digeruni oleh orang ramai? Kata tugas dia bagaimanakah merujuk kepada cara. Okey, baik. Yang bagaimanakah tu huraikan. Kata tugas dia huraikan. Huraikan apa? Huraikan cara. Okay, kemudian ramalkan keadaan. Ni contoh kata tugas lagi. Ramalkan keadaan. Kena baca soalan sampai habis. Jangan baca sekat jalan. Baca sampai habis. Ramalkan keadaan remaja jika mereka tidak beramal dengan tuntutan hadis di atas. Ramalkan keadaan. Maksud ramalkan keadaan ni tadi kita tanya apa? Kesan. Okey, kemukakan hujah anda. Jawapan ni hujah saya. Huraikan hujah anda. Ni contoh beza antara kebat dengan kebar. Okey, baik. Seterusnya kita dah tengok dah soalan. Kemudian kita tengok rangka nak menjawab. Okey, kita tengok ni contoh cara nak jawab kebat. Okey, cara nak jawab kebat. Okey, bila yang ni cara nak jawab kebat. Okey, bila kita tengok ni, kita cara nak jawab kebat menggunakan kaedah 4 titik. 1, 2, 3, 4. Titik apa? Titik yang pertama ni. Okey, kita tengok. Okey, tapak jawapan iaitu kaedah 4 titik. Jawapan kebat kita mesti 4 markah. Okey. Ni 1 markah, ni 1 markah, ni 1 markah, dan kesimpulan 1 markah. Isi, huraian lengkap, kesimpulan. Okey, jadi kita buat kaedah 4 titik. 1 titik untuk 1 markah. Contohnya kita nak buat isi. Okey, untuk pelajar-pelajar untuk nak buat isi. Pertama sekali, isi ni jangan kita hendaklah menepati kehendak soalan. Menepati kehendak soalan. Tengok soalan tu. Ya, kita faham tu soalan. Kalau soalan minta cara ke, kesan ke, ataupun hujah ke, hujah pendapat ni nanti kita bincang. Ya. Okey, menepati kehendak soalan. Okey, mesti menepati kehendak soalan. 1 markah. Ada dalam SPM jika isi salah, huraian salah, kesan juga salah, kemungkinan kamu boleh dapat markah pada kesimpulan. Kalau isi salah, huraian pun boleh, mungkin tak dapat markah. Huraian lengkap pun mungkin tak dapat markah. Tapi kalau kamu punya kesimpulan betul, boleh dapat markah. Okey. Baik. Okey, pertama, isi kena betul-betul tepat dengan soalan.
Okey, yang kedua kita tengok isi. Okey, isi selesai. Dan kita tengok pula huraian, titik. Kaedah 4 titik. Titik pertama selesai, titik yang kedua. Titik yang kedua pula. Kita ikut ni. Hal ini demikian kerana ni kita boleh guna formula apa? Formula bukan. Formula suka. Okey. Kerana ni kita ambil daripada formula suka. Apa dia suka? S supaya U untuk K kerana. Salah satulah A agar. Hal ini demikian kerana, hal ini agar, hal ini supaya. Kita boleh ikut sesuai dengan huraian tu, kita sesuaikan dengan isi. Okey, kita dah titik pertama tadi kita dah selesai, titik kedua dah selesai. Dah berapa markah dah? Okey, contohlah kita betul lah kan. Okey. Nombor 1 dah kita dapat markah, nombor 2 kita dapat markah. Okey, huraian. Kemudian kita tengok kesan. Ini huraian lengkap ya. Okey, ini huraian lengkap. Okey. Huraian lengkap. Dalam huraian lengkap kita boleh masuk KFC. Apa dia KFC? Apa dia KFC? KFC apa? KFC. Bukan KFC atuk. K kita boleh masukkan kesan. F kita boleh masukkan faktor. C kita boleh masukkan contoh. Ikutlah kita nak masuk apa dia. Kita boleh pilih salah satu, kesan boleh, faktor boleh, contoh boleh. Nak masuk tiga-tiga pun boleh. Tapi dia markah dia tetap satu juga. Okey, baik. Okey. Kita buat kesannya. Kita mula terus perkataan kesannya. Kalau punca faktor ataupun puncanya adalah kerana. Okey, boleh kita masuk. Ataupun contohnya ni kataan ni kita tukar. Kesannya ni sebab apa? Okey. Kalau nak ambil faktor. Puncanya ialah, antara puncanya ialah, okey, contohnya boleh. Kemudian kita tengok pula, okey, markah ketiga, titik yang ketiga. Ada 4 titik semua, titik yang ketiga sekarang 1 markah dah dapat, 3 markah. Kemudian kita masuk pula kesimpulan. Okey. Kesimpulan, cara jawab kesimpulannya kita ikut tapak ni tu senang. Kesimpulannya kita hendaklah, mesti ada perkataan lah yang menunjukkan ayat suruhan. Fi'il amal. Okey, kita hendaklah. Okey, dekat kesimpulan ni kita nak jawab macam mana? Kita nak jawab ikut cara macam soalan pengajaran pun boleh. Kita buat macam jawab soalan pengajaran. Kita hendaklah ikut sama macam ni. Tak ada masalah, insya-Allah boleh. Okey. Kemudian kita tengok contoh soalan. Harap semua boleh faham. Kita tengok contoh soalan. Kita tengok contoh soalan, contoh jawapan. Okey, sekarang ni kita tengok adakah ini soalan kebat. Okey, kita tengok. Pertama, dia bagi stimulus ataupun pernyataan. Okey, 4 markah. Okey. Kemudian, bagaimanakah anda sebagai pelajar dapat mencontohi akhlak mulia tersebut? Uraikan kata tugas. Dia minta apa? Bagaimana ni apa dia? Kita faham kata tugas tu apa dia? Uraikan ni iaitu cara, perbuatan, tindakan. Bagaimana anda sebagai pelajar? Bila kata anda sebagai pelajar, bila dia tanya anda, kita jawab soalan ni macam kita bersembang dengan soalan lah. Dia tanya, macam mana anda? Bagaimana kamu? Oh, saya. Mula perkataan saya. Okey. Pelajar dilarang untuk
salin sebiji-sebiji daripada soalan. Jika salin sama sebiji daripada soalan, dikira salin jawapan, salin soalan, bukan buat jawapan sendiri. Kebat adalah kita kena bina jawapan sendiri. Perkataan sama erti tak apa. Jangan salin sama perkataan daripada soalan. Okey. Dia minta cara. Saya akan selalu membantu anak-anak yatim seperti memberikan hadiah atau sedekah. Kita gunakan kaedah 4 titik. Okey, dapat 1 markah. Isi. 1 markah pula. Okey. Isi. Hal ini kerana ni kita gunakan kaedah tadi. Kita 1 titik, kita guna kaedah 4 titik. Titik 1 selesai, isi. Hal ini kerana mereka merupakan insan yang tidak berkemampuan kerana tidak mempunyai kedua ibu bapa. Okey, titik yang kedua. Okey, jawapan dia betul. Okey, kat sini huraian. Kesannya, ni kita ikut format tadi. Mudah saja. Kesannya, saya akan dapat mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Kesannya saya akan dapat mengamalkan sunnah Rasulullah. Pendek saja dia buat yang ni, huraian lengkap HL. Dapat dah titik yang ketiga. Yang dipanggil huraian lengkap. 3 markah dah. Kemudian nak buat kesimpulan. Terus pada kesimpulan, tak payah guna hak lain lah. Kesimpulannya, kita hendaklah mesti ada perkataan lah. Ikut terus format ni, mudah insya-Allah. Kita hendaklah buat apa? Pengajaran, perbuatan. Kita hendaklah sentiasa mengambil berat akan kebajikan anak-anak yatim agar hidup mereka akan sentiasa terbela. Titik yang keempat, iaitu kesimpulan. Okey, jadinya kita bagi 4 markah bintang. Okey, bagus. Kemudian kita cuba pula. Okey, itu jawapan. Kita cuba sama-sama buat jawapan. Kita buat contoh soalan. Kita sama-sama buat contoh soalan. Okey, seterusnya kita tengok dekat soalan pertama. Kita tengok soalan pertama.